terdapat. Saya telah menetapkan objektif syarikat kita yaitu mengeluarkan 50 unit beg tangan dalam masa sebulan. Dengan itu, saya mengharap objektif syarikat kita boleh dicapai dengan kerjasama semua pengurus. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan pengurus pemasaran untuk membentangkan permohonan dana yang akan dimohon. Baiklah. Selamat pagi kepada pengurus pasar dan pengurus jabatan lain. Saya akan memulakan pembentangan saya. Bagi unit pemasaran, dana sebanyak Rp24.700 diperlukan bagi membuka cawangan premis perniagaan yang baharu. Untuk makluman semua, saya ingin mencadangkan premis perniagaan kita bertempat di One Borneo Hypermall, Jalan UMS, Kota Kinabalu, Sabah. Hal ini disebabkan lokasi tersebut adalah strategik kerana kawasan tersebut merupakan pusat beli belah tumpuan pelancong asing maupun penduduk tempatan untuk datang membeli belah. Selain itu, perniagaan yang menawarkan jualan beg tangan di dalam pusat beli belah tersebut tidak banyak menyebabkan kurang persaingan antara perniagaan lain dengan perniagaan kita. Keadaan ini membolehkan perniagaan beg tangan kita dapat berkembang dengan baik kerana tumpuan pelanggan untuk membeli beg tangan akan menuju ke perniagaan kita, di mana jualan kita dapat ditingkatkan. Oleh itu, pembayaran sebanyak Rp22,000 adalah untuk deposit sewa premis perniagaan, Rp2,500 adalah untuk bil air dan elektrik bagi bulan pertama, dan Rp200 adalah untuk pembelian lesen pihak berkuasa. Seterusnya, kita beralih kepada strategi pemasaran, iaitu pengiklanan produk. Sebanyak Rp8,500 diperlukan untuk menyewa skrin papan tanda pengiklanan di bandar tersebut. Hal ini kerana orang ramai akan lebih tertumpu kepada iklan yang dipaparkan di skrin papan pengiklanan berbanding dengan penggunaan banting. Pengiklanan melalui skrin papan tanda pengiklanan lebih efektif untuk mendorong pelanggan membuat pembelian terhadap produk syarikat kita kerana dapat mencuri perhatian dan menarik minat orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk syarikat kita. Selain itu, saya ingin mencadangkan untuk memilih seorang influencer sebagai duta jenama Louis Vincent. Dengan menjadikan influencer sebagai duta jenama, mereka dapat menguatkan kesedaran jenama kita kepada pelanggan sasaran dan meningkatkan imej syarikat kita kerana mereka akan mewakili dan mempromosikan jenama Louis Vincent. Pelibatan aktif mereka dalam mempromosikan jenama kita dengan memberikan maklumat dan menawarkan produk beg tangan syarikat kita melalui media sosial akan melonjakkan jualan kita kerana pengaruh mereka kepada pengikut di media sosialnya akan mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pembelian terhadap produk jenama kita. Influencer yang dicadangkan ialah Justina Kwan kerana beliau mempunyai jumlah pengikut melebihi 300,000 orang dan kebanyakan pengikutnya adalah merupakan golongan sasaran pelanggan kita iaitu golongan wanita 20-an dan 30-an yang amat mengikuti trends fashion terkini. Oleh itu, anggaran sebanyak Rp82,000 diperlukan untuk kos membayar gaji duta tersebut dan anggaran keseluruhan dana yang diperlukan adalah Rp90,500. Akhir sekali, bagi mengekalkan pelanggan sedia ada dan menarik pelanggan baharu, pelbagai promosi akan dilakukan menerusi penggunaan kad keahlian. Para pelanggan dapat menikmati pelbagai kelebihan seperti diskaun harga sebanyak 3%, hadiah percuma free gift dan sebagainya. Penebusan kelebihan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengumpulan mata dengan pembelian produk minimum RM500. Untuk menikmati kelebihan ini, pelanggan akan cenderung untuk membuat pembelian berulang kali ke atas produk kita sehingga mencapai mata terkumpul minimum 2,000 mata menggunakan kad keahlian. Hal ini mampu menggalakkan pembelian yang banyak terhadap produk beg tangan kita dan seterusnya membantu meningkatkan tingkat jualan produk serta mampu memaksimumkan keuntungan syarikat kita. Charge sebanyak RM10 akan dikenakan kepada pelanggan yang ingin memohon kad keahlian. Oleh itu, sebanyak RM400 diperlukan untuk melakukan penampahan kad keahlian RM500 lebih. Anggaran kos sebanyak RM10,000 adalah bertujuan untuk pembelian barang sebagai hadiah percuma, manakala anggaran kos RM2,200
adalah untuk menanggung kos pemberian diskaun harga. Keseluruhan kos yang perlu ditanggung adalah RM12,600. Ini menjumlahkan keseluruhan dana yang ingin saya mohon adalah sebanyak RM127,800. Sekian itu saja daripada saya. Adakah RM82,000 untuk gaji influencer ada untuk tempoh 1 tahun? Dan berapa lama kita akan membuat kontrak dengan Justina Puan? Ya, gaji RM82,000 adalah untuk tempoh setahun dan saya bercadang untuk membuat kontrak selama 3 tahun. Okey, terima kasih pengurus pemasaran Cik Viani. Saya persilakan pengurus operasi untuk melanjutkan perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada pengurus besar. Jumlah dana yang saya perlukan untuk urusan operasi adalah RM362,000 dan RM399. Dana ini diperlukan untuk tujuan yang pertama adalah pembelian mesin yang akan digunakan dalam proses pengeluaran. Saya bercadang ingin membeli 5 unit mesin menjahit beg tangan kulit yang bernama The Cowboy CB227R. Harga seunit bagi mesin ini adalah RM10,497,60 dan jumlah pembelian untuk 5 unit adalah RM52,488. Mesin yang kedua adalah saya ingin membeli mesin pemotong kulit bagi pembuatan beg. Jenama yang telah saya beli adalah Bevel. Harga seunit bagi mesin ini adalah RM638,72. Jumlah pembelian untuk 5 unit ini adalah RM3,193,60. Dan akhir sekali mesin yang ingin saya beli adalah 1 unit mesin daftar tunai. Jenama yang telah saya pilih adalah 2D Fire HF386. Harga seunit bagi mesin ini adalah RM199. Jadi kos yang terkumpul untuk pembelian mesin secara keseluruhan adalah RM56,780,60. Yang kedua, saya ingin membuat pembelian perabot. Perabot ini digunakan untuk kita meletakkan produk-produk kita sebagai pameran di kedai kita. Jenama yang telah saya pilih adalah SR2086 Tempered Glass Display Cabinet Block 1. Harga seunit bagi almari ini adalah RM1,150. Jumlah pembelian, saya bercadang ingin membeli 3 unit almari ini dan jumlahnya adalah RM3,450. Dan rancangan saya yang ketiga adalah ingin membuat pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beg tangan kulit. Seperti yang kita tahu, syarikat menyasarkan pengeluaran beg sebanyak 50 unit. Jadi setelah saya membuat perkiraan, satu beg memerlukan 5 kaki kulit. Dan jenis kulit yang telah saya pilih adalah Shell Cordovan Classic daripada Mariam Teneri. Harga per kaki bagi jenis kulit ini adalah RM593. Jadi setelah membuat perkiraan, jumlah pembelian untuk menyiapkan 50 unit beg adalah RM296,500. Dan saya juga bercadang ingin membeli 3 set peralatan untuk membuat beg kulit. Set peralatan ini bernama Bravery dan harga seunit bagi set ini adalah RM222,86. Jumlah pembelian yang setelah saya membuat perkiraan adalah RM668,58. Dan saya juga bercadang ingin membeli butang beg dan perhiasan lain seperti money. Jumlah pembelian untuk keseluruhan ini adalah keseluruhan butang beg dan perhiasan lain adalah RM5,000. Jadi kos yang terkumpul untuk pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beg tangan kulit adalah RM302,168,58. Itu saja kebutuhan yang ingin saya minta. Mohon Puan mempertimbangkan kebutuhan saya. Terima kasih. Saya mempunyai cadangan untuk anda menambahkan mesin kad debit atau kredit untuk memudahkan proses pembayaran berlaku. Seperti yang anda tahu, zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan kad debit dan kredit untuk proses pembayaran. Oleh itu, saya berharap agar syarikat kita mempunyai satu mesin ini untuk memudahkan lagi proses pembayaran di syarikat kita berlaku. Puan, saya menerima cadangan Puan dan saya akan menambah pembelian mesin tersebut di dalam senarai pembelian mesin bagi pembukaan kedai baru kita. Terima kasih atas cadangan Puan. Terima
kasih pengurus operasi Encik Rodney. Sekarang saya mempersilakan pengurus sumber manusia untuk melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, selamat pagi kepada pengurus besar dan pengurus jabatan lain. Saya akan membentangkan jumlah dana yang diperlukan untuk Jabatan Sumber Manusia. Jumlah peruntukan dana yang diperlukan adalah sebanyak 117,000, di mana dana yang diperlukan akan digunakan untuk menyediakan latihan kepada pekerja. Saya bercadang untuk mengupah 20 orang mentor dan setiap mentor akan dibayar sebanyak 500. Setelah membuat pengiraan, jumlah untuk membayar upah 20 orang mentor ialah 10,000. Latihan yang akan dijalankan adalah Information Technology, di mana para mentor akan memperkenalkan mesin-mesin di dalam dan menerangkan tentang fungsi mesin-mesin di dalam syarikat. Selain itu, latihan seperti on-job training juga akan diberikan kepada pekerja untuk memberi peluang kepada mereka mengenalikan mesin sebelum mula bekerja di syarikat untuk memudahkan urusan pengeluaran dalam syarikat. Untuk memastikan urusan pembelian berjalan lancar, bahagian sumber manusia memerlukan dana sebanyak 25,000 untuk membeli 5 unit laptop berjenama MacBook Air yang berharga 5,000 seunit. Tujuan memilih jenama laptop ini adalah kerana daya tahannya kuat dan juga sistem operasi yang baik. Bahagian sumber manusia juga memerlukan dana sebanyak 15,000 untuk membayar sesi latihan yang akan dijalankan selama 1 jam per sesi, di mana tempoh maksimum latihan ialah 300 jam. Para mentor yang berkemahiran akan memberikan motivasi dan dorongan kepada pelatih agar mereka terus meningkatkan kemahiran dan prestasi kerja seperti yang diperlukan oleh organisasi. Jumlah untuk keseluruhan kos adalah sebanyak 50,000. Seterusnya, kos untuk merekrut pekerja baru. Bahagian sumber manusia akan menempah banting jawatan kosong untuk digantung di sekitar bandar. Banting akan ditempah sebanyak 50 keping dan setiap banting berharga RM12. Bahagian sumber manusia juga bercadang untuk mengiklankan jawatan kosong di media sosial seperti Instagram atau TikTok, kerana aplikasi ini seringkali digunakan untuk mengiklankan jawatan kosong. Kos pengiklanan untuk media sosial adalah sebanyak 1,400. Pekerja yang direkrut akan dipilih mengikut ciri yang diperlukan oleh syarikat dan pekerja perlu mahir dalam penggunaan ICT serta kemahiran mereka cipta untuk memudahkan kerja mencipta reka bertepuk tangan. Setelah membuat perkiraan, keseluruhan kos untuk merekrut pekerja adalah sebanyak 2,000. Seterusnya, kos membayar gaji iaitu gaji 8 orang pekerja kilang 3,000 sebulan yang berjumlah 24,000, gaji 3 orang pedagang fashion 4,000 sebulan yang berjumlah 12,000, gaji 4 orang juru jual 2,000 sebulan berjumlah 8,000 dan gaji 3 orang pembantu juru jual 1,500 sebulan berjumlah 4,500. Bahagian sumber manusia juga mencadangkan pemberian ganjaran berbentuk wang iaitu upah dan bonus serta ganjaran berbentuk bukan wang seperti anugerah nikmat cemerlang juga diberi agar syarikat dapat mengangkatkan pekerja yang berprestasi dan menggalakkan pekerja bekerja dengan lebih tekun dan bersemangat. Setelah membuat kiraan, keseluruhan kos adalah sebanyak 44,000. Akhir sekali, kos untuk memilih pekerja, temu duga untuk ambilan pekerja akan dibuat secara berperingkat. Selain itu, ujian psikometrik dan ujian eksekutif akan diberikan. Kos untuk memilih pekerja adalah sebanyak 20,000. Maka, keseluruhan dana yang diperlukan untuk bahagian sumber manusia ialah sebanyak 117,000. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap Puan bersetuju untuk memberikan dana yang diperlukan. Kos 20,000 untuk pemilihan pekerja adalah sangat tinggi. Saya rasa kita boleh merekrut pekerja dengan membuat temu duga secara dalam talian untuk menjimatkan peruntukan dana kita. Selain itu, tentang isu pemberian bonus juga, saya rasa saya memberikan bonus kepada pekerja apabila musim perayaan dan apabila syarikat kita menghasilkan jualan yang tinggi. Baiklah, saya mengambil keputusan untuk berbincang dengan staf bawahan untuk mengurangkan kos memilih pekerja. Baiklah, terima kasih kepada pengurus sumber manusia, Cik Salazar. Akhir sekali saya menjemput pengurus kewangan untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Puan. Setelah saya membuat penyelidikan dan penelitian dalam anggaran kos yang diperlukan dalam jabatan saya mendapati bahawa jumlah peruntukan yang diperlukan adalah sebanyak RM100,010 dan RM179. Pertama sekali, saya akan mulakan dengan peruntukan yang diperlukan untuk membeli mesin elektronik, yaitu komputer desktop yang berjenama Inspiral 27 All-in-One. Saya bercadang untuk membeli sebanyak 10 unit. Harga seunit bagi komputer desktop ini adalah sebanyak RM198.99. Jumlah bagi 10 unit komputer desktop ini RM1,989.90.
Seterusnya, saya juga memerlukan satu set papan kekunci dan ketikus. Seterusnya, saya juga memerlukan satu set papan kekunci dan ketikus yang berjenama Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo. Harga seunit saya bercadang untuk membeli ini sebanyak 10 unit. Harga seunit bagi set ini adalah Rp388. Jumlah bagi 10 unit adalah Rp3.880. Saya juga memerlukan mesin fotokopi yang berjenama Color Laser Multifunction Center with Automatic Two-Sided Feature and Wireless Connectivity. Saya memerlukan mesin ini sebanyak 3 unit. Harga seunit bagi mesin ini adalah Rp3.499. Jumlah bagi 3 unit adalah Rp10.497. Baik sekali, saya juga memerlukan mesin penghancur kertas yang bernama Primus. Saya memerlukan mesin ini sebanyak 2 unit. Harga seunit bagi mesin ini ialah Rp1.246. Jumlah bagi 2 unit adalah sebanyak Rp2.492. Jumlah keseluruhan bagi mesin-mesin yang saya senaraikan sebentar tadi adalah Rp73.178.90. Tujuan saya untuk membeli mesin elektronik ini adalah untuk memastikan kelancaran operasi harian yang akan digunakan dalam menyediakan laporan keuangan, analisis data, dan pengawasan transaksi. Mesin ini juga dapat memudahkan urusan dalam volum pekerjaan dan kompleksitas pengelolaan keuangan. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan pembelian insurans untuk syarikat. Kos yang diperlukan adalah sebanyak Rp37.000. Antara insurans yang ingin saya beli ialah insurans hartanah dan peralatan. Harga anggaran tahunan adalah sebanyak Rp10.000. Seterusnya, insurans tanggung jawab hukum. Harga anggaran tahunan adalah sebanyak Rp5.000. Insurans gangguan bisnis. Harga anggaran tahunan sebanyak Rp7.000 dan insurans keselamatan cyber. Harga anggaran tahunan sebanyak Rp15.000. Tujuan saya ingin membeli insurans ini adalah untuk mengurangi risiko keuangan dengan melindungi syarikat dari risiko finansial yang tidak terduga seperti kerugian bencana alam, pencurian atau tuntutan hukum. Ini juga untuk memastikan syarikat dapat terus beroperasi meskipun terjadi peristiwa yang merugikan dan klaim insurans boleh digunakan untuk membiayai perbaikan atau penggantian aset yang hilang. Itu saja dari saya sebagai pengurus keuangan. Saya cadangkan untuk Anda menambahkan insurans kebakaran kerana peratus kebakaran yang akan berlaku di kedai kita sangat tinggi. Kita menggunakan mesin dengan arus elektrik yang sangat kuat yang boleh mengakibatkan kebakaran berlaku. Bukan itu saja, ia juga dapat menjadi langkah keselamatan bagi syarikat kita apabila berlaku kecemasan. Mengenai insurans yang perlu ditambah, yaitu insurans kebakaran, seperti yang dikatakan oleh Puan sebentar tadi, akan saya tambah ke dalam senario pembelian. Oke, terima kasih Cik Natalia. Kesimpulan yang dapat saya perolehi dalam perbincangan kita hari ini ialah kita memerlukan dana sebanyak Rp717.379 daripada peruntukan dana Rp1 juta, yang mana pengurus operasi memerlukan Rp362.399, pengurus pemasaran memerlukan Rp127.800, pengurus keuangan memerlukan Rp110.179, dan akhir sekali pengurus sumber manusia memerlukan Rp117.000. Dengan ini kita mempunyai lebihan dana yaitu Rp282.621, dan saya bercadang dana ini saya simpan untuk kecemasan bagi syarikat kita apabila berlaku masalah kekurangan dana. Sekian, terima kasih atas kehadiran Anda dalam perbincangan.